Fokus berita malam ini, 1.6 juta ringgit diperuntuk untuk program Sejambak Kasih Aidilfitri. Jawatan Kuasa Teknikal ditubuhkan perhalusi proses ambil alih Pelabuhan Bintulu. Mercu Tanda Bario mampu jadi tarikat pelancong. Orang ramai perlu peka terhadap IPU. Program santunan Kasih Ramadan santuni 170 asnaf di Matu. PPK inisiatif baik Kerajaan Sarawak tangani isu kewarganegaraan. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Saiful Bahri Muhammad. Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS telah memperuntukkan sebanyak 1.6 juta ringgit kepada 16,624 penerima bantuan di 12 daerah di Sarawak sempena Sejambak Kasih Aidilfitri 2024. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak KPWKK, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, para penerima akan menerima wang tunai daripada JKMS berjumlah RM100 di samping hamper sumbangan Petronas bernilai RM250. Jelasnya bantuan tersebut untuk meringankan beban kewangan serta menceriakan penerima bantuan sempena menyambut Hari Raya Aidilfitri. Di samping itu, katanya ia diharapkan membantu meningkatkan kualiti hidup di kalangan keluarga yang kurang berkemampuan, katanya. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Menteri KPWKK Datuk Rozi Yunus dalam Majlis Sejambak Kasih Aidilfitri di Maligai Gading Lundu pada Khamis. Pada majlis tersebut, 150 penerima bantuan JKMS telah menerima bantuan tersebut manakala penerima lain akan menerima bantuan menggunakan alternatif lain. Selepas majlis tersebut, Datuk Rozi telah ke Hospital Lundu bagi menyerahkan 2 mesin hemodialisis sebagai wakil kepada Datuk Seri Fatimah Abdullah. Ujar Datuk Seri Fatimah dalam teks ucapannya, sumbangan mesin hemodialisis berjumlah RM82,300 ini bagi menambah bilangan mesin sedia ada berikutan pertambahan bilangan pesakit yang menjalani rawatan tersebut di Hospital Sarike. Satu jawatan kuasa teknikal telah ditubuhkan bagi membincangkan dan memperhalusi pengambil alihan Pelabuhan Bintulu. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah, jawatan kuasa terdiri daripada Kerajaan Sarawak dan Kementerian Pengangkutan ini akan membincangkan pelbagai perkara termasuk 2 perkara penting. Dengan adanya jawatan kuasa teknikal ini akan mengatur semua memperhalusi perkara-perkara termasuklah akta tu tadi. Memanglah sebab kalau dah jadi negeri Sarawak tak perlu lagi lah dianya dari persekutuan Jadi dan juga bagaimana memindahkan labuan itu untuk mungkin ada lembaga dia sendiri dan sebagainya lah jadi diceraikanlah dengan Bintulu. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa Majlis Penutupan Program Kembara Bertadarus 2024 di Masjid Al-Ghazali pada Khamis. Ahli Parlimen Limbang itu menambah pemansuhan undang-undang tersebut juga tidak akan mengganggu pelabuhan-pelabuhan yang lain. Ditanya mengenai pembentangan pemansuhan Akta Pelabuhan Bintulu 1981, Datuk Hasbi menjangkakan ia akan dibentangkan di persidangan Dewan Rakyat Penggal kedua pada Jun ini. InsyaAllah lah dalam tahun ini tengok apa yang telah akan diatur dalam komiti dalam komiti Kedua Teknikal Komiti ini. Tapi insyaAllah semuanya dalam tahun ini. Ini kita Dewan Rakyat baru selesai semalam. Kalau sempat dibawa ke yang bulan Jun ini, insyaAllah pada bulan Jun dibawa. Ya, Penggal kedua. Sebab pun kita Kerajaan Sarawak kita berhasrat kalau boleh. Yalah, seawal-awal itulah. Begitu selesai. Mengulas mengenai pertukaran status pekerja di Pelabuhan Bintulu, beliau memberitahu segala keputusan bergantung pada jawatan kuasa teknikal tersebut, namun mengesyorkan kerajaan pusat dan negeri tidak akan merumitkan para pekerja di pelabuhan tersebut. Mercu Tanda Bario yang baru dibangunkan mampu menjadi tarikan pelancong. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek Datuk Gerawat Gala berkata, pembangunan mercu tanda itu adalah satu fasa pembangunan Taman Komuniti Bario yang bakal disiapkan pada masa hadapan. Di kawasan ini dikenalkan sebagai Community Park Bario dan masih dalam pembangunan. Dalam fasa 1 ini adalah penaikan mercu tanda ini dan juga jalan-jalan untuk
orang ketempatan dan juga pelancong untuk pergi jalan naik ke bukit, dan di sana very nice view of the whole of Bario. So ini satu yang baru untuk kawasan kita di Bario ni lah. Beliau berkata demikian semasa ditemui media pada lawatan kerja ke Bario baru-baru ini. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mulu itu juga merakamkan perasaan penghargaan terhadap Majlis Bandaraya Miri yang mengusahakan pembangunan mercu tanda ini dan Agensi Pembangunan Tanah Tinggi HDA atas peruntukan disalurkan. Orang ramai dinasihatkan untuk terus mengambil perhatian terhadap Indeks Pencemaran Udara IPU. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Pelancongan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, jerebu mungkin akan menyebabkan kesukaran bernafas, batuk dan sebagainya terutama bagi penghidap asma atau golongan kanak-kanak. Orang ramai khususnya kumpulan berisiko tinggi perlu peka terhadap indeks pencemaran udara di kawasan yang menghadapi jerebu dan mengambil langkah pencegahan bagi mengurangkan kadar pencemaran udara, katanya. Beliau berkata demikian semasa program pengagihan apron kepada peniaga di sekitar Pasar Raya New World Mart Lutong dan Wireless Walk Miri di sini pada Rabu. Datuk Sebastian Ting menambah sekiranya mendapati tubuh badan kita berasa kurang sihat akibat masalah jerebu, minum air dengan lebih banyak serta kurangkan aktiviti luar dalam lingkungan pencemaran udara. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Piasau itu berharap orang ramai dapat menjaga kesihatan diri semasa jerebu bagi mengelak kesihatan diri terjejas dan adalah digalakkan untuk memakai pelitup muka. Dalam pada itu, Datuk Sebastian Ting telah mengagihkan sebanyak 350 light apron kepada peniaga ketika meninjau Bazar Ramadan di tempat letak kereta raya New World Mart Lutong dan Wireless Walk, Jalan North Yew Seng Miri. Seramai 170 golongan asnaf menerima sumbangan berupa barangan asas dalam program santunan kasih Ramadan anjuran Lembaga Amanah Kebajikan Islam Matu LAKIM dan Lembaga Amanah Kebajikan Igan LAKII dengan kerjasama Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung. Program diadakan di Matu pada Khamis itu diserikan dengan kehadiran Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemoreng, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya. Agihan sumbangan melibatkan 10 penerima masing-masing dari Kampung Sok, Kampung Bertong, Kampung Dagang, Kampung Muut, Kampung Masjid, Kampung Bawang Hulu, Kampung Bawang Hile, Kampung Sekaan Kecil, Kampung Jemureng Hile, Kampung Jemureng Hulu, manakala Kampung Tereng seramai 20 penerima. Bagi penerima di Kampung Igan, bantuan adalah disumbangkan oleh Lembaga Amanah Kebajikan Islam Igan LAKII, di mana penerimanya dari Kampung Tengah Igan, Kampung Sekerang Igan, Kampung Baru Ismail, Kampung Baru Dagang dan Kampung Pulau Igan masing-masing seramai 10 penerima. Selesai program berkenaan, Dr. Juanda menyempurnakan penyerahan sumbangan bantuan alat perniagaan berupa 2 buah kerusi plastik dan sebuah meja lipat kepada 6 orang belia. Bantuan ini adalah sumbangan dari Pusat Khidmat bagi membantu belia menjalankan perniagaan untuk menjana pendapatan mereka. Sumbangan ini juga mampu menaikkan semangat serta melatih para belia untuk terus berniaga bermula secara kecil-kecilan dengan menjual kuih muih, air balang, burger dan sebagainya. Inisiatif Kerajaan Sarawak dengan menghantar pasukan petugas khas PPK untuk menangani isu penduduk Sarawak yang tidak mempunyai taraf kewarganegaraan amat bertepatan dan disambut baik masyarakat. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang, usaha ini akan memudahkan tuai rumah dan penghulu di kawasan untuk mengesahkan status mereka yang memohon sama ada rakyat Sarawak atau bukan. Katanya usaha ini telah dipersetujui oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak dan Kementerian Dalam Negeri dan kita turun padang untuk menyelesaikan masalah rakyat yang masih belum mempunyai dokumen pengenalan diri. Beliau memberitahu terdapat lebih 8,000 yang masih belum mempunyai dokumen pengenalan diri di Sarawak. Manakala di Tamin ini kira-kira lebih 200 orang yang masih belum mempunyai pengenalan diri, katanya semasa menghadiri program pasukan petugas khas PPK untuk menangani isu penduduk Sarawak yang tidak mempunyai taraf kewarganegaraan di Dewan Serbaguna Squaw pada Khamis, yang merupakan lokasi keempat di Dun Tamin di mana sebelumnya ia diadakan di Rumah Panjang Sungai Rau, bangunan lama Pejabat Daerah Selangau dan Rumah Panjang Tinting sebenda. Menurut Insinyur Christopher, petugas itu akan bekerjasama dengan Pejabat Daerah, Pejabat Pendaftaran Negara, Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan masalah ini. Bagi warga negara asing, katanya mereka boleh memohon taraf kerakyatan terlebih dahulu kerana kerajaan pun ada memberi tahap kerakyatan sementara untuk warga negara asing yang telah lama tinggal di Malaysia.
Sementara itu, penghulu Ngalai Anak Asum ketika ditemui melahirkan rasa terima kasih kepada pihak kerajaan kerana telah melaksanakan program yang penting seperti ini. Sekian edisi malam bersama saya Saiful Bahri Muhammad. Sebelum mengakhiri berita, sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Ayo sama-sama kita nantikan dan memeriahkan Tamasya Sukma ke-21 Sarawak 2024. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS. Ini bergema kembali Tamasya Sukma